Oke, good morning semua. Oke, jadi hari ini kita akan belajar isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Oke, keisomeran struktur. Oke, keisomeran struktur ialah fenomena suatu sabatian yang mempunyai formula molekul yang sama, tetapi dua atau lebih formula struktur. Oke, maksudnya apa itu isomer? Ialah molekul yang mempunyai formula molekul yang sama. Oke, tetapi dia punya formula struktur yang berbeza. Oke, apa itu formula molekul? Ialah formula molekul ni mana tahu ada yang tidak tahu kan apa itu formula molekul? Formula molekul ni yang ini macam C2H6. Ini formula molekul. Formula struktur yang bila kau lukis begitu, ini ialah formula struktur. Oke. Jadi apa itu isomer? Ialah dia mempunyai formula molekul yang sama, tetapi cara kita melukis tu formula struktur adalah berbeza. Ini maksud dia keisomeran. Dia punya formula molekul dia sama, tetapi formula struktur dia berbeza. Oke, next. Oke, keisomeran struktur dapat berlaku dengan beberapa cara. Oke, pertama keisomeran rantai, isomer mempunyai susunan rantai karbon yang berbeza. Oke, cikgu tidak pergi ke sini. Cikgu sambung saja. Oke, contoh dia ini ya. Oke, keisomeran struktur boleh dibahagikan kepada dua, yaitu keisomeran rantai dan keisomeran kedudukan. Oke, keisomeran rantai ini macam ni. Ini adalah formula molekul untuk apa ini? C4H10. Adalah formula untuk butana. Oke, tengok. Dia punya bilangan karbon adalah sama. C4, bilangan hidrogen H10. Tetapi cara kita melukis formula struktur adalah berbeza. Kadang-kadang kita tulis dia lurus saja macam ni. Dan ada juga orang yang tulis dia begini. Jadi ini dipanggil sebagai keisomeran rantai. Kalau keisomeran kedudukan, keisomeran apa? Keisomeran rantai hanya berlaku untuk alkana sahaja. Manakala kalau keisomeran kedudukan ini berlaku untuk alkena, alkuna, alkohol, semua siri homolog yang lain kecuali alkana. Kenapa? Sebab dia punya kedudukan kumpulan berfungsi dia berubah. Kita boleh ubah. Contoh dia yang ini. Contoh alkana. Butana. Butena. Contoh dia butena. Kumpulan ikatan ganda dua dia boleh letak di situ dan boleh juga letak di sebelah sana. Tengok. Ikatan ganda dua pada karbon pertama dia letak di situ. Ikatan ganda dua pada karbon kedua. Jadi ini adalah cara kita melukis formula struktur dia berbeza-beza. Jadi ini dipanggil sebagai keisomeran kedudukan. Isomer menunjukkan, tengok, sifat kimia yang sama karena setiap isomer mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Jadi mereka mempunyai kumpulan sifat kimia yang sama. Contoh kalau kumpulan berfungsi dia alkohol, jadi dia mempunyai sifat kimia yang sama. Kalau dia kumpulan berfungsi dia karbosilik, dia mempunyai dia mempunyai sifat kimia yang sama. Alkena begitu dia mempunyai sifat kimia yang sama. Tetapi sifat fisik seperti takat lebur dan takat didih adalah berbeza. Kenapa? Tengok sini. Semakin banyak cabang. Tengok, ingat balik yang cara melukis tuh. Semakin banyak cabang, semakin rendah takat lebur dan takat didih. Itu dia punya perbezaan.
Oke, isomer. Secara umumnya, bilangan isomer suatu molekul semakin bertambah dengan pertambahan bilangan atom karbon. Ini logik lah. Oke, semakin banyak itu karbon, semakin banyak cara kita melukis dia punya formula struktur. Jadi, bila banyak cara kita melukis dia punya formula struktur, lebih banyak isomer. Oke, contoh dia kalau yang ini, C2H6. Ini untuk etana. Oke, kalau yang ini paling-paling cara kita lukis begini saja kan. Tetapi kalau lagi banyak itu bilangan karbon, contoh dia adalah C8H 2 kali 8 16 tambah 2 18 kan. Oke. Lagi banyak banyak cara kita melukis. Contoh dia gitu kan. Mula-mula kita lukis dia begitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Mula-mula kita lukis dia begitu saja. Oke. Tapi kadang-kadang kita boleh tulis dia dengan 1 2 3, boleh kita tulis di sini karbon di sini, boleh kita tulis di sini karbon. Banyak cara kita melukis. Kalau bilangan karbon dia adalah banyak. Jadi dia punya formula struktur, dia punya bilangan isomer pun bertambah. Oke, itu maksud yang ini Nani Oke, isomer bagi alkena, alkuna, dan alkohol terbentuk secara isomer rantai. Ini yang coba cakap tadi tuh. Dia boleh terbentuk dengan cara isomer rantai dan isomer kedudukan. Boleh letak lurus saja, boleh juga itu dia punya kedudukan kumpulan berfungsi dia kita ubah-ubah. Nah, itu maksudnya. Oke, langkah-langkah melukis isomer. Oke, bagi melukis isomer untuk alkana, alkana lah yang paling senang. Kumpulan berfungsi alkana yang tidak ada ikatan ganda tuh, double tuh, triple begitu. Mulakan dengan menyambung atom karbon dalam bentuk rantai lurus diikuti oleh rantai bercabang. Oke. Itu cara kalau alkana. Bagi melukis untuk alkena dan alkuna, mulakan dengan formula struktur rantai lurus. Dan tukar kedudukan ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3 pada kedudukan karbon yang berbeza. Seterusnya, lukis formula struktur dengan rantai bercabang daripada setiap rantai lurus yang mempunyai ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3 yang berbeza. Oke, penamaan isomer mengikut sistem penamaan Eyford. Terdapat 3 bahagian dalam penamaan isomer. Oke, ini nanti kita tengok. Oke, imbuhan yang menunjukkan kumpulan cabang yaitu kumpulan akil dengan formula AM yang tercantum pada rantai karbon terpanjang. Contoh. Oke, untuk ini kalau CH ini 3 nih, CH3 nih. Oke, kita panggil sebagai metil. Kalau 2 etil, kalau 3 propil. Oke, ini kita sudah belajar nih. Nama induk yang menunjukkan bilangan atom karbon adalah rantai karbon terpanjang. Oke, next. Akhiran yang menunjukkan seri homolog. Kalau dia alkana, anala. Kalau alkena, ena. Alkuna, una. Alkohol, ol. Begitu. Oke, cara penulisannya. Oke, imbuhan, ada nama induk, lepas itu mesti ada akhiran. Oke, imbuhan nih dan nama induk ditulis rapat. Oke, nomor dan nama tulis nih, tulis nih. Contoh nomor dan nama. Oke, contoh dia ialah satu gini metil butan
imbuhan, nomor, dan imbuhan mesti ditulis ini. Oke? Imbuhan dan nama induk. Oke, nomor dan nama mesti ditulis ini. Oke, nomor dan nomor tulis ini. Oke, apa maksud nomor dan nomor ini? Ialah, oke, kadang-kadang ada juga ada dua nomboran. Nanti kita jumpa juga. Jadi kalau ada dua nomor, contoh dia 1, mesti ada koma, 2, baru gitu metil, baru penamaan dia begitu. Kalau ada dua nomor lah mesti ada koma. Alright. Next. Langkah-langkah penamaan isomer mengikut sistem penamaan IOP. Oke, macam nih. Kita jumpa macam mana cara penamaan dia. Oke. Pertama, kenal pasti dan namakan rantai karbon terpanjang atau rantai karbon terpanjang yang mengandungi kumpulan berfungsi alkena. Oke. Kita buat contoh alkana dahulu, alkana. Kita tengok rantai terpanjang dahulu. Kita tengok rantai terpanjang. Oke, kita kira rantai terpanjang. Oke. Ini boleh juga cikgu start dari sini ya. 1, 2, 3. Rantai terpanjang nih maksud dia bilangan karbon paling banyak. Itu maksud dia, bilangan karbon paling banyak. Oke, contoh 1, 2, 3. Kalau cikgu start dari sini 1, 2, 3, berarti dia punya cabang adalah ini. Ini sama ini. Oke. Boleh juga kita mulai dari sini. Boleh juga kita kira dari sini. 1, 2, 3. Kalau cikgu mulai dari sini 1, 2, 3, berarti dia punya cabang ialah ini. Cabang ini yang kita tidak termasuk dalam kiraan kita tuh, yang bilangan karbon terpanjang tuh. Oke. Boleh juga kita mulai dari sini. 1, 2, 3. Tidak masalah. 1, 2, 3. Jadi dia punya cabang ialah ini. 1 dan 2. Dia punya cabang. Alright. Jadi rantai karbon terpanjang untuk ini ialah 3 karbon. Jadi nama dia adalah propana. Propana. Jadi yang ni 2 ni macam mana pula cikgu? Oke, nanti kita pergi ya. Oke, yang ini. Oke, ini alkena. Ini untuk kumpulan berfungsi alkena. Jadi ini pun sama. Oke. Kira rantai terpanjang bermula daripada kumpulan berfungsi. Tidak boleh berfungsi ya. Oke, tidak boleh mula dari sini. Mesti bermula daripada, cara kira dia mesti bermula daripada rantai daripada karbon yang dekat dengan kumpulan berfungsi. Oke, contoh dia nih. Kita mulai kira dari sini. 1, 2, 3, 4. Ataupun kita boleh kira gini. 1, 2, 3, 4. Jadi cabang dia ini. Kalau kita kira mulai dari 1, 2, 3, 4, cabang dia ini. Jadi tidak masalah. Jadi berapa bilangan karbon tadi? Paling banyak. 4 kan? Jadi ini adalah butena. Oke, kita teruskan. Nah, kenal pasti cabang dan kumpulan berfungsi. Nah, ingat cabang dia yang tidak termasuk di dalam kiraan kita tuh. Nah, itu maksud cabang. Oke. Nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu ujung supaya satu cabang mendapat nomor terendah untuk alkena. Oke. Kedua, kumpulan berfungsi mendapat nomor terendah untuk alkena. Oke, jadi kita mesti kasih nomor dia. Contoh yang ini, 1, 2, 3. Oke. Boleh juga kalau yang begini tidak masalah. Bermula dari sini pun tidak masalah. 1, 2, 3. Tidak masalah, sebab sama saja. Oke.
Oke, apa maksud nih? Nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu ujung supaya cabang mendapat nomor terendah untuk alkana. Oke, katakanlah ada lagi satu di sini. Oke, coba bagi contoh Coba bagi contoh. Padam dulu. Oke, coba bagi contoh C. Oke, ini yang tadi kan? Oke, ini yang tadi. Oke, ini yang tadi. Oke, katakanlah ada satu lagi nomor di sini. Ada lagi satu karbon di sini. Nah, begitu. Oke, kita tidak boleh kasih nomor dia bermula dari sini. Kita tidak boleh kasih nomor dia bermula dari sini. Tidak boleh. Tidak boleh kita kasih nomor dia bermula dari sini. 1, 2, 3. Tidak boleh. Oke, kita mesti bermula dari yang dekat dengan kumpulannya. Yang cabang dia paling dekat. Jadi kita mesti kasih nomor dia bermula dari begini. 1, 2, 3, 4. Begitu. Boleh paham? Alright. Oke. Jadi ini alkena pun, butena pun sama juga. Tidak boleh kasih nomor dia bermula dari sini. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh. Kita mesti kasih nomor dia bermula daripada kumpulan berfungsi. Begitu. Oke. Oke, yang keempat, nyatakan kedudukan dan nama cabang serta kumpulan berfungsi. Oke, cabang yang tadi 2 kumpulan metil. Dua kumpulan metil pada nomor adalah pada karbon adalah 2. Jadi imbuhan dia ialah 2. Oleh karena 2 metil, jadi kita sebut dimetil. Oke. Oke, akhiran diperolehi daripada siri homolog. Jadi akhiran dia oleh karena dia dalam kumpulan berfungsi alkana, jadi analah. Jadi namakan isomer mengikut langkah penulisan. Jadi dia punya langkah penulisan dia adalah 2,2 dimetil propana. Begitu. Oke, coba ulang balik Nah, yang nih. Padam dulu. Oke, coba tulis balik. Oke, di situ ialah C gitu tuh kan. Gitu. Kita juga tidak tulis tuh karbon, so kamu tahu sudah itu. Di sini mesti ada karbon, mesti ada di sini dan di atas tuh mesti ada karbon. Oke, jadi cara menulis dia kita sudah kirakan tadi dia punya kedudukan karbon, kasih nomor kan dia. Oke. Katakanlah kita kasih nomor dari sini 1, 2, 3. Kita nomorkan. Oke. Jadi cabang dia ialah ini. Ini cabang dia. Ada 2 cabang ini dan ini cabang. Oke. Dan kedua-dua cabang ini adalah metil. Oke, ada beberapa cabang? Ada 2. Dan kedua-dua cabang ini terletak pada kedudukan karbon yang kedua. Tengok, kedua. Ini ada 2. Oke, jadi kita sebut dia 2. Kita namakan dia 2 yang untuk cabang ini. Dan satu lagi, 2. Sebab ada 2 cabang. Oke, lepas itu kasih ini. Oke, oleh karena 2 metil tadi jadi dimetil. Oke, dimetil. Oke, lepas itu ada ini propana kan tadi 1, 2, 3. Jadi propana. Oke, jadi oleh karena dia kumpulan alkana jadi propana.
Jadi begitu dia punya cara penamaan. Oke. Right. Next, Cikgu Padam, Cikgu bagi contoh lagi untuk butena. Butena tadi ya. Butena. Oke. Butena begini. Oke, kedudukan cabang dia di karbon ketiga. Oke, jadi macam mana cara penamaan dia? Oke, Cikgu bagi contoh. Oke, contoh dia adalah butena nih. Begini tuh tadi kan. Oke, karbon dia di cabang dia di sini. Di sini kedudukan cabang dia. Oke, 1 2 3 4, 1 2 3 gitu. Oke, jadi cara pertama kena tentukan dahulu rantai terpanjang, bilangan karbon terpanjang. Kita sudah tentukan bilangan karbon terpanjang adalah 1 2 3 4. Oke, butena. Butena. Jadi sekarang ini oke sudah, sebab kita sudah tentukan dia punya kumpulan berfungsi. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita nomorkan dia dari kumpulan berfungsi yang terdekat. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. Tidak boleh bermula dari sini. Kenapa? Sebab kumpulan berfungsi dia di sini. Oke. Dan kita tentukan cabang dia. Cabang dia adalah ini. Cabang dia adalah metil. Metil. Oke. Jadi di mana kedudukan cabang dia? Di karbon nomor 3. Jadi kita tulis dia 3. Nih. Oke. Metil butana. Nah, begitu cara tulis dia. Oke. Oh ya, Cikgu terlupa yang ini. Nah, apa maksudnya metil but 1-ena? Nah, itu maksudnya. Oke, kedudukan itu cabang dia. Nih, bukan cabang. Dia punya kumpulan berfungsi itu adalah terletak di karbon 1. Jadi cara kita tulis ialah 3 metil. Oke, oke, 1 ena. Jadi ini kumpulan berfungsi ena. Oke, boleh kan? Oke, bukan huruf besar di sini. Silap nih. Ini huruf kecil. Jangan kamu pandai-pandai pikir tulis huruf besar nanti. Oke, huruf kecil dan mereka berdekat dengan cabang itu. Nih, B. Oke. Alright. Nah, sama saja seperti ini pun sama. Alkuna, alkohol pun sama juga. Pertama apa kita buat? Tentukan dahulu dia punya kumpulan berfungsi. Kalau ini kumpulan berfungsi dia alkuna. Jadi kira berapa bilangan karbon rantai terpanjang? 1, 2, 3, 4. Jadi dia adalah butuna. Butuna. Nah. Oke. Jadi tentukan pula dia punya cabang. Oke, cabang dia metil juga cabang dia. Kedudukan cabang dia di karbon keberapa? 1, 2, 3. Karbon ketiga. Jadi dia punya nama dia adalah 3 dash metil apa ini? Des 1 una. Des una. Begitu. Ini pun sama. Mesti kira bermula daripada yang
macam ni alkohol, mesti kira bermula daripada bilangan kumpulan berfungsi dia yang paling sedikit dia punya nomor. Contoh macam ni. Tengok. Kita boleh kira dari sini. Kita boleh kira dari sini 1, 2, 3. Jadi kumpulan ini alkohol terletak di karbon ke-2. Kalau di sini bolehkah? 1, 2, 3. Boleh juga. Dari sini pun boleh. 1. Bukan. Dari sini pun boleh. 1, 2, 3. Sebab sama saja. Semua sama. Kenapa? Dari sini pun boleh. Cikgu bilang dari sini pun boleh. Sama saja. Sebab kita kira macam mana pun dia punya kedudukan kumpulan hidroksil itu tetap di karbon kedua. Jadi tidak masalah dari sebelah mana saja. Kita kira dari sini 1, 2, 3 pun boleh, 1, 2, 3 pun boleh, 1, 2, 3 pun boleh. Tidak masalah. Oke, jadi bilangan karbon dia adalah 3. Jadi propanol. Macam tu. Macam ni. Dia sudah tunjuk. Oke. Alright. Ini yang tadi cikgu cakap. Ini pun sama. Oke, jadi selesai untuk pembelajaran hari ini. Nanti cikgu akan bagi kerja untuk penamaan. Nanti kamu kasih namalah sendiri ya. Kalau tidak paham, boleh tanya.